Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran terus dari Studio HD Kuching, Berita Pagi Sarawak hari ini edisi Jumaat 15 Mei bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Kita mulakan Berita Pagi Sarawak dengan perkembangan ini. Sarawak mempunyai Ordinan Pelembungan Minyak OMO 1958 berdasarkan Undang-Undang Negeri serta Keputusan Mahkamah dalam urusan minyak dan gas serta cukai jualan terhadap produk petroleum. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menjelaskan setiap yang dibincangkan antara Kerajaan Negeri dan Petroleum Nasional Berhad Petronas adalah satu perbincangan dan bukannya perjanjian. That is not agreement. That is not agreement. There is a committee co-chaired by Padilla and Minister of Finance. There will be representative from Sarawak and also the interested party. And then they negotiate. So we not surrender our right? No. We got the right. Market set the right. That's why they went to court. Jelas beliau terdapat perjanjian baharu sedang dibincangkan namun keputusan daripada perundingan tersebut perlu diluluskan Dewan Undangan Negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Penyerahan Sumbangsih Raya Gawai 2020 kepada petugas Barisan Hadapan COVID-19 di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Johari berterima kasih kepada para petugas Barisan Hadapan dalam menghadapi cabaran memerangi COVID-19. Beliau juga menyeru penduduk di negeri ini supaya terus berjaga-jaga dan mengambil langkah keselamatan dan kesihatan yang sepatutnya meskipun statistik kes positif menunjukkan pengurangan. Sejumlah 10,500 kotak sumbangan kuih muih akan diagihkan kepada petugas daripada 23 agensi Barisan Hadapan, antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beberapa garis panduan dan prosedur operasi standard SOP bersempena sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak semalam. Pengerusinya Dato' Amar Douglas Uga Embas menjelaskan perayaan Aidilfitri hanya dibenarkan diraih pada hari pertama sahaja dengan kapasiti kehadiran seramai 20 orang iaitu ahli keluarga dan jiran terdekat sahaja. 127. Dato' Amar Douglas turut mendedahkan terdapat beberapa aktiviti tidak dibenarkan semasa perayaan iaitu perjalanan balik kampung yang melibatkan antara daerah. Selain itu, aktiviti kunjung-mengunjung ke rumah saudara mara atau sahabat handai juga tidak dibenarkan. Turut tidak dibenarkan ialah aktiviti rumah terbuka perayaan, bersalaman dan bersentuhan serta menziarah kubur, tahlil dan kenduri. Justeru beliau menasihatkan orang ramai untuk mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan dalam usaha bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian pada sidang media harian COVID-19 di Kuching. Sementara itu, tiada kes positif direkodkan di negeri ini semalam sekaligus mengekalkan jumlah kes positif iaitu sebanyak 544 kes. 9 kes positif telah sembuh dan discharge iaitu 8 kes dari Hospital Umum Sarawak dan 1 kes dari Sibu. Daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19, 73.53% kes telah sembuh. Manakala bilangan pesakit dalam siasatan PUI mencatatkan 64 kes setakat semalam dan jumlah masih menunggu keputusan makmal adalah 55 kes. Selain itu, sejumlah 7,943 permohonan pergerakan antara daerah telah diterima dan 7,514 telah diluluskan dan 459 tidak diluluskan. Sebanyak 2,161 lokasi juga telah dipantau melibatkan pasaraya, restoran, kilang, pejabat kerajaan dan pasar tani. Dalam pada itu, setakat semalam Kerajaan Negeri telah menyelaraskan 4,312 penuntut dari Semenanjung, Sabah dan Labuan selain penyelarasan 1,195 penuntut tempatan dalam Sarawak untuk balik ke kampung halaman. Dalam sidang media sama, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memaklumkan Kerajaan Negeri telah mewartakan Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam berkuat kuasa semalam hingga 9 Jun ini bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Otonomi
Datuk Seri Dr. Sim berkata setelah berjaya meratakan lengkungan semasa gelombang pertama wabak COVID-19, namun gelombang seterusnya amat membimbangkan ekoran dengan pembukaan semula sektor perniagaan secara beransur-ansur dan kepulangan penuntut institusi tinggi Sarawak yang belajar di luar negeri. Justeru katanya kerajaan negeri perlu memperkenalkan beberapa langkah tambahan kerana Sarawak mempunyai autonomi kerajaan tempatan berbeza dengan negeri lain kerana mereka tidak mempunyai ordinan sendiri. Datuk Dr. Sim berkata sejumlah aduan diterima mengenai individu yang telah dikenakan perintah kuarantin di rumah dan diwajibkan memakai gelang tangan khas didapati tetap keluar dari rumah mereka. Oleh itu, di bawah ordinan yang diwartakan adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana individu yang memakai gelang tangan khas itu keluar dari rumah mereka. Pemantauan dan pemeriksaan ke atas premis-premis perniagaan di negeri ini termasuk di Limbang akan terus dipertingkat sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Tegas Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, ini bagi memastikan harga barangan yang dijual kepada pembeli adalah berpatutan. Datuk Amar Awang Tengah mendedahkan sepanjang tempoh PKP ini, sebanyak 2 kes rampasan bernilai RM567 telah direkodkan di Limbang dengan jumlah kompaun RM2,000. KPDN HCP Limbang tidak akan berkompromi dengan mana-mana peniaga yang mengambil kesempatan dalam tempoh pelaksanaan PKP ini dan akan menyiasat semua aduan pengguna yang dikemukakan kepada pihak kementerian. Dalam perkara itu, beliau mengingatkan peniaga supaya sentiasa memastikan prosedur operasi standard semasa beroperasi sentiasa dipatuhi. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan tinjauan ke gudang-gudang pemborong simen dan barangan keperluan asas di Limbang. Beliau yang berpuas hati dengan pelaksanaan operasi bekalan barangan asas ini juga memberitahu bahawa bekalan keperluan asas adalah mencukupi untuk musim perayaan ini. Golongan peniaga di negeri ini disaran supaya terus patuh terhadap pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sepanjang pengoperasian perniagaan masing-masing. Menurut Ketua Polis Daerah Miri ACP Ling Ming Siah, peratusan pematuhan peniaga setakat ini mencatatkan 70%. ACP Lim memberitahu hasil rondaan yang dilakukan, kebanyakan peniaga memberi alasan tidak mendapat bekalan pensanitasi tangan selain tidak mampu untuk membeli mesin pengimbas suhu badan. Bila ditanya kenapa, alasan macam-macam lah. Dia kata tak dapat beli alkohol untuk sanitizing lah, tak dapat beli pistol temperature tu lah, macam-macam. Itu alasan. Tapi kita bagi ada grace period sikit. Kalau masih minggu depan masih ada ni, kita akan tindakannya kita akan dakwakan mereka. Tegas beliau, rondaan secara kerap akan dilakukan dalam memastikan prosedur operasi standard dipatuhi oleh para peniaga. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau operasi pemilik kedai makan dan penerangan kepada pelanggan di Miri. Mengulas mengenai sambutan perayaan Hari Raya dan Gawai, beliau menyeru setiap lapisan masyarakat supaya terus patuh kepada arahan semasa. Kaedah dan cara penerimaan pesalah ke Pusat Koreksional Bintulu sepanjang wabak COVID-19 diubah mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Jabatan Penjara Malaysia. Pusat tersebut juga dijadikan pusat menempatkan pesalah yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dijatuhkan hukuman di Bintulu. Menurut pengarah Pusat Koreksional Bintulu, penolong Komisioner Penjara PKP Hairul Hisham Muhammad Haris, setiap pesalah yang dimasukkan ke pusat tersebut akan diterima di luar bangunan oleh pegawai penjara yang menggunakan pakaian perlindungan peribadi PPE. Setelah melalui pemeriksaan kesihatan, pakaian pesalah ditukarkan terlebih dahulu untuk tujuan sanitasi sebelum dibawa masuk ke dalam bangunan. Untuk kami memastikan bahawa tidak ada sebarang jangkitan berlaku di dalam institusi ini
yang akan melibatkan bantuan lain dan seterusnya akan terus melibatkan pihak kesihatan akan menjadi lebih sukar lagi. Jadi kami seboleh-boleh cuba membenteras rantaian COVID-19 itu daripada masuk ke dalam penjara. Seterusnya, sebagai langkah pencegahan, pesalah diasingkan daripada kelompok pesalah yang lain selama 14 hari. Kebanyakan pesalah PKP hanya berada di pusat tersebut dalam tempoh yang singkat mengikut tempoh hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah. Sehingga kini, ujar PKP Hairul Hisham, seramai 35 orang pesalah PKP telah ditempatkan di pusat berkenaan. Selepas daripada 14 hari, barulah mereka akan menjalani latihan ataupun menjalani program-program program pembangunan insan seperti biasa, di mana pada fasa 1-nya kita ada orientasi, fasa 2 pengukuhan sasiah, fasa 3 kemahiran dan fasa keempat untuk prabebas. Selain itu, langkah pencegahan dan penjagaan kebersihan seperti mencuci tangan sebelum dan selepas masuk ke pusat itu juga dilaksanakan. Malah disediakan tempat khas untuk mencuci tangan di samping penekanan jarak sosial serta penggunaan pelitup separuh muka dalam kalangan kaki tangan dan pelawat. Setakat ini dahulu perkembangan berita dari Sarawak. Terus patuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat, elakkan keluar dari rumah kecuali untuk urusan-urusan yang penting sahaja. Amalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa. Dengan itu, saya Muhammad Azizi Rahim. Assalamualaikum.